إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وإلى جميع الأرواح المسلمين والمسلمات وإلى أرواح أبينا وأمنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita baca surah Kafirun ayat 101 dan 110. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي إن الذين آمنوا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Okay, pagi ni kita bawa kunut nazilah nah. Saya rasa semua dapat dah. Terima kasih Kak Ju, Kak Kak Ina yang berinfak photostat petang ni bagi kepada sahabat-sahabat semua. Alhamdulillah
Semoga Allah memberkati rezeki kalian semua. Kunut nazilah, semua ada di tangan masing-masing. Ada yang tak dapat, di depan ada lagi. Di belakang. Ada 2 orang. Oh, baru mai. Okey. Tak apa. Masih Zakna. Di belakang. Kat sini ada satu, kat belakang tu. Baru masuk. Baik, kita kena tahu juga kunut nazilah ni mai ikut mana. Mai dari mana dan untuk apa. Pakai baca, bawa aja no. Okey. Kisahnya berlaku daripada satu hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas ataupun Ibnu Abbas, sepupu Nabi SAW. Satu masa daripada perkampungan Bani Sulaim meminta kepada Nabi SAW agar dihantar guru-guru Al-Quran dan juga guru-guru agama, sebab penduduk-penduduk perkampungan Bani Sulaim dan sekutunya yang masih lagi musyrik nak beriman dengan Allah dan Rasul. Mereka di antara kuncu-kuncu orang-orang Yahudi, orang-orang musyrikin Mekah. Mereka, kalau kita kata mereka di antara puak-puak yang berpakat dengan kuncu-kuncu musyrikin Mekah dan kuncu-kuncu Yahudi yang berada di Madinah, menyatakan keislaman mereka melalui lidah. Munafik, menyatakan keislaman melalui lidah, hantar seorang wakil jumpa dengan Rasulullah. Beritahu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami ni nak belajar agama, kami nak belajar Al-Quran, tapi tak ada guru. Ramai orang kampung kami tak boleh keluar sebab jauh. Mereka duduk di perkampungan yang Sulaim ni jauh. Nak berjalan kaki, nak main. Makan masa 2 hari, 3 hari. Jadi, minta jasa baik Rasulullah SAW untuk menghantar ke beberapa daerah Bani Sulaim ni. Mereka ramai. Agar boleh mengajar Al-Quran dan boleh mengajar ilmu akidah. Jadi Rasulullah SAW memilihlah para sahabat yang pandai baca, pandai tulis. Pilih para sahabat yang kuat hafazan. Dikatakan di dalam hadis Ibnu Abbas ini, Rasulullah memilih 40 orang. Ada hadis kata dia pilih 70 orang. Di kalangan Muhajirin dan Ansar, hampa yang pandai-pandai ni, pilih ke perkampungan Bani Sulaim, kerana di sana ada sekutu-sekutu daripada puak-puak Yahudi, Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Qainuqa, dan ada juga puak-puak musyrikin Quraisy yang duduk di perkampungan tersebut. Mereka ramai. Mereka nak belajar Al-Quran dan nak belajar ilmu agama atau kita panggil ilmu akidah. Dan sahabat-sahabat ni seronok pasal apa? Selain daripada berperang fisabilillah, mengajar ilmu agama juga adalah jihad. Jihad. Bila kita bawa orang, kita ajak orang mengenal ilmu Allah, mengenal Al-Quran, mengenal As-Sunnah, maka kita juga berada di jalan jihad. Jadi, teruja, masing-masing tawarkan diri nak pergi. Rasulullah pilih yang terbaik lah nak pergi jadi guru ni. Yang terbaik. Yang kata ada 2 pendapat, ada kata dia pilih 70 orang, ada kata dia pilih 40 orang. Pergi. Sampai di pertengahan jalan, seorang sahabat Abu Hurairah sakit perut. Minta berhenti. Dekat-dekat dah. Lepas tu sakit perut. Dia kata dia tak maulah masuk kampung orang, masuk-masuk nak pergi berak terus. Jadi kira dia pun berhenti sementara menunggu Abu Hurairah qada hajat. Abu Hurairah ni dia ketua lah, dia ketua guru tu. Walaupun dia tak pandai tulis lah, tapi dia kuat hafaz.
dia akan memperbetulkan bacaan para sahabat. Jadi ketua guru lah. Kemudian dia pergi ke kantor hajat. Dalam tempoh dia pergi kantor hajat ni, tempat lapang nak kantor hajat ni bukan boleh sebarang tempat. Dia nak kena cari batu ke pokok orang nak. Dalam tempohnya rupanya di tempat yang mereka berhenti tu, puak-puak Yahudi daripada perkampungan Bani Sulaim dah kepung dah mereka ni. Nah, dah mengepung dah mereka ni. Kepung mereka ni, serang. Berlaku serangan. Serang hendak. Ramai puak-puak Yahudi dengan puak musyrikin. Serang 40 orang ni. Bunuh ke semua. Tapi 3 sebab seorang pergi khabar hajat. Bunuh ke semua. Rasulullah sayang kat mereka tu, sayang sungguh. Rasulullah ajak orang bijak pandai. Rasulullah memang nak jaga orang bijak pandai ni untuk meneruskan ilmu ni. Untuk kita hari ni. Rasulullah simpan mereka tu. Tapi bila dah hamba minta dengan besar hatinya, baginda hantar. Jadi bila mereka itu dipancung, dibunuh dengan zalimnya, Abu Hurairah yang kata dia ke kantor hajat tu, tu hikmah lah. Kalau dalam perjalanan kita sakit perut, jangan duk berbincang apa. Ada hikmah yang berlaku kita tak tahu. Yang Allah Ta'ala letak. Allah Ta'ala dia takkan buat satu-satu benda dengan sia-sia. Dia dah kata, tidak aku ciptakan satu-satu benda itu dengan sia-sia. Sama ada dia berbentuk nikmat, ataupun dia berbentuk azab, atau dia berbentuk bala. Tapi ada hikmah di sebalik apa yang berlaku. Dia Abu Hurairah ni bila dia tengok orang nak bertempur, dia tak pergi dekat lah. Kalau pergi dekat, dia seorang diri, dia seorang. Walaupun dia di antara pahlawan Rasulullah. Jadi, dah tengok habis semua dah kena bunuh, dia pun balik kepada Rasulullah SAW. Dia cerita, dia kata, Rasulullah kita kena tipu, dia kata. Dia pun bukan nak belajar pun. Dia pun bukan nak bersyahadah pun, dia kata. Sebaliknya, mereka hendak membunuh di antara orang bijak pandai di kalangan orang-orang Islam sebab nak menghentikan dakwah Islam itu agar terus berpanjangan melalui mulut-mulut lidah orang bijak pandai Rasulullah ni. Jadi Rasulullah kata, apa berlaku pada sahabat yang kukirim? Mereka dibunuh ya Rasulullah. Menangis Rasulullah. Aku pilih yang terbaik hantar aku. Hampa khianati aku. Jadi dalam tangisan Rasulullah dengan penuh kemarahan itu, baginda bangun berdiri. Dia kata, di atas kekejaman dan kezaliman puak-puak Yahudi ini, dia baca qunut nazilah pada setiap waktu solat fardu. 5 waktu dia baca. Dibaca pada ketika i'tidal yang terakhir. I'tidal rakaat akhir. Kalau 4 rakaat, rakaat yang keempat. Kalau 3 rakaat, rakaat ketiga. Kalau 2 rakaat, rakaat yang kedua. Dia baca selama 7 hari berturut-turut. Walau ada riwayat kata dia baca sebulan. Tapi saya berpegang kuat kepada dia baca 7 hari. Sebab masuk hari yang ke-7, dia baca, lepas daripada subuh, Jibril datang kepada Rasulullah. Jibril kata, ya Rasulullah, berhenti. Sudah, jangan baca dah. Kalau hang terus baca, dunia akan hancur. Dunia akan hancur. Sebab apa? Dengar bunyi letupan. Letupan di perkampungan Bani Sulaim yang telah pun disepakati oleh musyrikin dan Yahudi-Yahudi, meletup. Bunyi letupan tu letupan. Perut dia pun meletup. Penduduk-penduduk termasuklah sekalian yang berada di Bani Sulaim itu, keadaan mereka hancur, meletup. Satu persatu, tak kira tua muda. Habis. Kata bila kita minta bala, Allah Ta'ala turun bala, dia tak pilih orang, dia bagi semua. Sebab tu Jibril kata, cukup 7 hari berhenti wahai Rasulullah. Sebab mereka tu dah pun binasa. Dengarlah. Kata Rasulullah, apa dengar dia kata, bunyi letupan. Letupan, perut meletup. Perut pecah. Hasil daripada bacaan qunut nazilah tu tadi. Jadi, okey untuk kita hari ni hari tu waktu kita kena pandemik, disuruhkan kita baca qunut nazilah.
Waktu bila? Setiap waktu solat fardu. Dan hari ini kita terpanggil lagi untuk masih lagi saudara kita di bumi Palestin, bumi Gaza yang sedang ditindas, yang sedang dizalimi dengan amat hebat keadaan mereka dah. Kita juga terpanggil, terasa sakitnya, terasa pedih dan sedihnya melihat kanak-kanak yang kehilangan ibu ayahnya. Ada abang pun mungkin abang yang segagan dengan dia, bergantung harap kepada abang yang baru 4 tahun, dia 3 tahun, abang 4 tahun. Apalah kedaya si abang tu dengan hanya berkasut sebelah lagi share dengan adik pun tak boleh membantu kedua-duanya. Kalau dapat dekat orang-orang tolong, tak dapat kat orang merana lah kanak-kanak tersebut. Begitu juga orang-orang tua yang tak terdaya, yang tak mampu berjalan, yang tak mampu berlari. Makanannya tiada, airnya tiada. Sementara kita ni penuh dengan kemewahan. Mewah. Alhamdulillah. Dan Masya Allah. Masuk bulan 12 ni, dia akan menghadapi bulan sebelah. Dia akan sejuk. Sejuk di sana, sejuk sungguh. Sejuk sungguh. Allahu Akbar. Tak tahulah nasib kanak-kanak tersebut yang mungkin tak berpakaian. Jadi, di samping kita mengirimkan bantuan, kita juga kirimkan doa. Kirimlah kunut nazilah ni dalam kunut nazilah ni. Okay. Itu asal usul kunut nazilah. Nak baca ni dalam bentuk lagu ke dalam bentuk bacaan? Kita baca dalam bentuk bacaan dulu Pasal apa saya berlagu? Senang ingat. Senang ingat. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid samlahum wa fariq jam'ahum wa syatit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik ya qahar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Ya Allah, sesungguhnya kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami. Dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, leburkan kumpulan mereka. Kacau bilaukan persatuan mereka. Cerai-beraikan pakatan mereka. Goncangkan pendirian mereka. Hantarkan anjing-anjingmu ke atas mereka. Wahai Tuhan yang maha gagah perkasa. Wahai Tuhan yang bersifat murka. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Wahai Tuhan yang menurunkan Al-Quran. Wahai Tuhan yang menggerakkan awan. Wahai Tuhan yang menewaskan bala tentera azab. Kalahkanlah mereka. Kalahkanlah mereka. Kalahkanlah mereka. Dan menangkanlah kami ke atas mereka. Okey, kita buat satu nasyid dia Nasyid ni mudah ingat. Macam sanad Rasulullah tu lah. Saya ingat semua boleh ingat dah. Sebab bernasyid cuba hang suruh baca satu-satu. Ini sekali Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik ya qahar ya jabbar ya muntaqim
mustaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab ya mujriyas sahab ya hazimal ahzab izhimhum wansurna alaihim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera azab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bawa nak, lekatlah kat tempat solat tu, nah, dekat kat tempat solat tu. Bolehlah lama-lama boleh hafaz insya-Allah. Kalau terlupa boleh sambil tengok kertas, nah, walaupun dalam keadaan solat. Kita boleh bawa sampai berapa lama? Okey, baik. Ada ulama kata boleh bawa sampai sebulan, nah. Sampai sebulan. Boleh bawa pada setiap waktu. Sampai kita dengar reda, sampai kita dengar berhenti. Bantuan sedang dihantar. Dan untuk sahabat-sahabat yang tak ada akaun, nak bank in tak reti, nak apa tak reti, boleh bagi kepada saya dah. Ada kutipan kat Ina. Dah, ada kutipan. Ada beg dah. Tak bawa beg ni ada. Untuk sahabat-sahabat yang tak boleh nak bank in, dah, melalui mana-mana akaun, ada yang minta hari ni untuk dibuat kutipan. Nah, jadi boleh, sebab banyak dah yang kita salurkan, banyak dah. Saya kira boleh mencapai 10,000 dah. Ukhuwah Muslimah bagi dah 10,000 dah. Banyak saluran yang kita sampaikan. Namun ada juga suara-suara yang meminta agar dibuat kutipan lagi pada hari ini. Jadi kita buka kutipan lah, insya-Allah taala. Nah, di samping kita berimpak untuk masjid di Jepun tu tadi, nah, terlampau luas jalan-jalan infak untuk kita menuju Allah dengan cara berbeza-beza, namun tujuan kita tujuan yang sama, untuk menegakkan Islam, mentauhidkan kalimah Allah di muka bumi, insya-Allah taala. Baik, kita akan sambung pengajian kitab 10 sahabat di Jamin Syurga, yang mana hari ini kita masih lagi perbincangan tentang sahabat kelima, iaitu Az-Zubair bin Awam, nah, sahabat yang mempunyai ikatan persaudaraan. Okey, ni Kak Ina bagi nak. Ini Palestin. Yang sampul putih yang tadi Cikgu Aziza bagi tu, yang tu masjid, nah, masjid Jepun. Kedua-duanya penting, okey? Bagi. Siapa yang belum salurkan, nah, boleh bagi. Okey, sambungan kita pagi ni muka surat 135, hijrah dan berkahwin dengan anak Abu Bakar As-Siddiq. Hijrah dan berkahwin dengan anak Abu Bakar As-Siddiq. Betul tak? Muka surat 135. Bismillahirrahmanirrahim. Hijrah dan berkahwin dengan anak Abu Bakar. Kita semua tahu pada bulan Rejab, tahun kelima kenabian,
satu rombongan umat Islam yang terdiri daripada 12 orang lelaki dan 4 orang wanita telah berhijrah ke Habasyah buat kali pertama. Mereka keluar daripada Mekah setelah Mekah terlalu berisiko untuk diduduki. Ketua rombongan mereka ialah Uthman bin Affan. Tahukah kita bahawa daripada 12 orang berkenaan, Az-Zubair bin Awam termasuk dalam kalangan mereka. Ketika itu umurnya lebih kurang 12 tahun sahaja. Apabila mendapat berita sujudnya orang Quraisy setelah mendengar surah An-Najm, sebahagian mereka pulang, termasuk dalam kalangan mereka itu ialah Az-Zubair. Rupa-rupanya kisah keislaman orang Mekah tidak benar. Lalu mereka pulang semula ke Habasyah. Kali ini dengan rombongan yang lebih ramai. 83 orang lelaki dan 18 orang atau 19 orang wanita. Ketua mereka ialah Ja'far bin Abu Talib. Az-Zubair termasuk dalam kalangan mereka. Setelah hijrah Nabi ke Madinah, Zubair ke Madinah dan menyertai perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok saya ulang sikit mungkin untuk sahabat-sahabat ingat kisah tentang Zubair bin Awam. Dia di antara sahabat yang digelar dengan As-Sabiqun al-Awwalun, yang awal-awal masuk Islam, yang berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Itu dia disebut As-Sabiqun al-Awwalun. Ada pendapat mengatakan dia Islam di tangan Abu Bakar As-Siddiq, ada pendapat kata dia Islam terus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana daripada segi silsilah atau sanad keturunannya, kita dah baca bapa dia Al-Awam bin Khuwailid. Bapa dia dua beradik dengan Khadijah binti Khuwailid. Bermakna isteri kesayangan Rasulullah Sayyidatina Khadijah dengan Zubair itu ialah anak menakan dengan mak menakan. Sebab Awam tu dua beradik dengan Khadijah. Kemudian dari segi silsilah turunan ibu dia Safiyah binti Abdul Muttalib. Safiyah binti Abdul Muttalib itu siapa dengan Rasulullah? Mak menakan Rasulullah. Jadi Zubair bin Awam ini adalah anak mak menakan Rasulullah. Bermakna dia dengan Rasulullah siapa dia? Sepupu. Dia sepupu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab yang kita baca ni dia kata Zubair bin Awam masuk Islam umur ada kata 15 tahun. Ada kata 8 tahun. Tak apa. Itu cuma angka pada khilaf pendapat ulama. Dia kena kaji betul-betul. Kemudian yang tadi kita baca, dia ikut pergi berhijrah ke bumi Habsyah umur dia 12 tahun. Di sini umur dia bukan 12 tahun. Umur dia 17 tahun. Bukan 12. Umur dia 17 tahun. Dia masuk Islam ketika mana berusia 12 tahun. Selepas 5 tahun kenabian, barulah dia ikut orang-orang Madinah yang ditindas ke bumi Habsyah. Dan ketika mana dia nak pergi ke bumi Habsyah ni, yang mana disebut dianya diketuai oleh Uthman bin Affan. Kenapa Rasulullah hantar suruh pergi ke bumi Habsyah? Dengan sebab bumi Mekah dah tak selamat dihuni oleh pemeluk-pemeluk Islam. Ditangkap, dibunuh. Di antara penyebab Rasulullah hantar pergi ataupun suruh keluar adalah mereka yang sakit. Sayyidatina Ruqayyah sedang sakit tenat. Orang-orang musyrikin Mekah ni menggeledah rumah-rumah orang yang tak ada tempat perlindungan, yang dijangka ketua rumah dia lelaki yang lemah, dia akan masuk, tangkap orang Islam, bawa keluar, siksa sampai tukar syahadah. Ada yang tak tahan siksaan, terpaksa murtad, terpaksa.
Tapi kita tahu, bila terpaksa murtad, janji hati tetap pada akidah Allah. Kezaliman demi kezaliman, penindasan demi penindasan, hinggalah yang paling kemuncak ditangkapnya keluarga Yasir. Nah, iaitu Ammar bin Yasir. Nah, ayah dia yakni Yasir, ibu dia yakni Sumayyah. Nah, ditangkap, diletak di tengah-tengah padang pasir, tempat kafilah dagangan lalu. Ditelanjangkan mereka. Dijemur pada kepanasan matahari yang amat sangat pada waktu siang. Disuruh orang untuk menyiksa, memukul. Dah bila tak berbaju, duduk tengah panas, dahaga dan lapar, dipukul. Habis dah luka parah, dia bubuh garam. Ya, subhanallah. Sakitnya wanita bernama Sumayyah. Demi mempertahankan agama Allah. Sampai burung-burung masih singgah di atas kepala Sumayyah. Boleh minum darah dia. Rasulullah tak mampu. Hanya berdoa pada Allah. Dan subuh yang hening, kedengaranlah zikir yang begitu kuat menembus langit. Syahidnya wanita pertama bernama Sumayyah. Bila mana darah yang mengalir daripada tubuh Sumayyah itu menghasilkan satu zikrullah. La ilaha illallah. La ilaha. Waktu subuh tu orang dengar macam daripada mana datangnya suara begitu ramai. Siapa yang berani berzikir? Rupa-rupanya darah yang mengalir daripada tubuh Sumayyah menghasilkan satu suara para malaikat berzikir. Pedih hati Rasulullah. Pedih. Sedih sangat. Baginda tak mampu melakukan apa-apa. Dan dalam masa yang sama, puteri baginda yang berkahwin dengan Sayyidina Uthman bin Affan sakit. Rasulullah bagi satu arahan. Pindahlah, kata Rasulullah. Aku dengar cerita bumi Habsyah, hari ini kita pergi Ethiopia. Ada raja yang adil. Pindahlah. Ethiopia ni daripada Mekah ni jauh. Dia kena seberang lautan. Jauh. Akan masa berhari-hari. Jadi dalam rombongan tersebut, yang ikut, yang tertulis di sini 12 orang lelaki, 4 orang wanita. Dalam 4 orang wanita ini adanya Ruqayyah, adanya Sayyidatina Zainab. Tapi Zubair bin Awam tak kahwin lagi. Dia antara pemuda yang ikut. Rasulullah suruh ikut. Kenapa? Kerana Zubair bin Awam adalah hawarin Rasulullah. Minggu itu kita baca pada awal. Kenapa dia digelar hawarin? Ketangkasan dia bermain pedang. Sehingga kan apabila dia mendapat khabar kata Rasulullah dibunuh, dia yang tengah duk tidur berehat bangkit. Bangkit. Tapi alhamdulillah dia tak sempat bunuh siapa-siapa. Dia jumpa Rasulullah dalam keadaan sihat, segar bugar. Rasulullah kata, nak pergi mana dengan baju pun tak pakai. Dia kata, aku dengar kata hang kena bunuh. Dah, kata Rasulullah, aku masih sihat. Orang tak dapat tangkap. Kalaulah benar kabar angin kata aku kena bunuh, nak buat apa wahai Zubair? Kata Zubair, akan kubunuh seluruh musyrikin Quraisy. Dan Rasulullah ketika itu mendoakan pada Zubair. Mendoakan untuk Zubair, engkaulah hawarinku. Setiap Nabi ada hawarin. Hawarin penjaga, pengawal peribadi dia. Maka pengawal peribadi aku ialah Az-Zubair. Dengan sebab tu,
Kan Rasulullah hantar puteri-puteri kesayangan dia ikut berhijrah wanita yang tak berdaya ni. Rasulullah suruh Zubair bin Awam ikut. Ikut. Mereka berlayar melintasi lautan untuk sampai ke bumi Habsyah. Apabila sampai di bumi Habsyah, keadaan bumi Habsyah alhamdulillah dengan struktur permukaan bumi dia yang subur, tanah dia yang luas, raja dia yang adil. Dan keadilan raja itu menyebabkan Sayyidina Uthman bin Affan, utusan Nabi SAW, mengajak para sahabat yang turut sama berhijrah dengan dia, iaitu seramai 16 orang ni. Kita nak masuk negara orang, kena jumpa dengan raja dia dulu, penguasa dia dulu, minta izin. Kalau hari ni nak kena cok visa lah, nak ada pasport, keizinan daripada ketua pemerintah. Maka Sayyidina Osman yang terkenal dengan petah berpidato, pandai bercakap, fasih berkata-kata, masuk ke bumi Habsyah, minta izin untuk jumpa dengan Raja Habsyah. Ketika tu perjalanan mereka telah pun dipintas oleh Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah ini ialah pengkhianat Islam, diutus oleh Umayyah. Umayyah ni siapa? Yang duk seksa Bilal bin Rabah tu. Tuan Bilal bin Rabah, hampa pergi dulu. Pastikan hampa sampai, hampa jumpa dengan Raja Najasyi ni. Hampa cerita dulu apa yang Muhammad dah buat. Hampa cerita semua keburukan dia. Diada-adakan fitnah. Sebelum Sayyidina Osman masuk, rupa-rupanya Utbah bin Rabi'ah telah mendahului. Cerita dah dulu. Habaq begini, kami ni, negara kami, Mekah sekarang ni, sedang dimonopoli oleh Muhammad. Dia bawa kami kepada menyembah pada Tuhan dia yang tak nampak. Dia marah kami sembah Tuhan-Tuhan kami begini. Masa tu, Raja Najasyi beragama Majusi, menyembah api. Mai kawan ni cerita dengan Tuhan dia, kafir dengan kafir kalau sembah, tentulah Islam dipersalahkan. Tapi Allah Ta'ala letakkan dalam hati Raja Najasyi ni tak macam tu. Dengar? Tak apa, dengar. Nak dengar cerita dua-dua belah pihak. Apapun kena dengar cerita kedua-dua belah pihak. Jangan dengar sebelah aja. Jadi bila mana mereka ni nak masuk, tengok-tengok yang keluar daripada istana Najasyi ni adalah Utbah bin Rabi'ah. Di kalangan hati, dia pun 18 orang saja Islam yang Rasulullah suruh pindah ni. Kita kalau kita tengok tu, alah habislah dia, habislah kita. Dia dah masuk dulu. Habislah kita. Okey, ada bunyi macam tu. Ketika ni Zubair bin Awam ambil peranan. Dia ni Zubair bin Awam, dia mempunyai suara yang lantang. Yang lantang. Bangun dia kata. Bangun dia kata. Jom masuk, lelaki dan juga perempuan dia kata. Kita masuk menghadap dengan raja dia. Hati raja dipegang oleh Allah. Kita dihantar oleh Rasulullah. Allah pentadbir alam, pentadbir hati. Kita adalah kekasih-kekasih Rasulullah. Dan Rasulullah itu kekasih tunggal Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan takut dia kata, jom kita masuk. Dia ajak bagi semangat dekat Sayyidina Uthman bin Affan untuk terus bercakap. Membawa surat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam biasa, surat dibaca. Surat dibaca, surat Rasulullah akan dimulai dengan kalimah Assalamualaikum. Diikuti dengan Bismillahirrahmanirrahim. Puji-pujian bagi Allah, selawat dan salam atas junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Terus baca. Minta perlindungan. Rasulullah bagi tahu dalam surat tu. Minta perlindungan kepada 18 orang. Sahabat-sahabat yang dizalimi kerana menyembah Allah. Salahkah mereka menyembah Allah? Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Tuhan yang mencipta matahari, bulan dan bintang. Raja Najasyi mendengar bacaan tersebut, jatuh hati dengan kata-kata Rasulullah melalui lidah fasih Uthman bin Affan. Yang tadi Utbah bin Rabi'ah kata jangan bagi perlindungan, halau mereka atau bunuh yang terbaik. Sebab dia menghantar anak menantu dia. Apa kata Raja Najasyi? Berikan tempat perlindungan yang sebaik-baik kepada 18 orang. Kiriman Muhammad yang aku tak pernah tengok rupa dia, tapi aku pernah dengar cerita dia dalam Injil. Bagi tempat perlindungan kepada mereka, bagi tanah untuk mereka bercucuk tanah. Makna dia bagi kerja, bagi rumah, bagi kerja. Alhamdulillah ya Allah. Hiduplah para sahabat, tapi hati tak seronok. Dengar cerita daripada Mekah. Makin teruk kena. Hati rasa tak seronok. Kita sini sedap makan, tidur lena. Saudara-saudara kita di sana macam mana, tak seronok. Adik-beradik rapat, mak ada di sana. Dia ibu dia Safiah masih ada di sana nak. Seronok kan nak duduk? Macam kita hari ni nak. Tak kalau kita buka cerita tentang peperangan Palestin. Masya Allah, rasa gegar dalam diri, rasa gegar dalam hati. Menghadap keselesaan yang kita hadapi. Memikirkan tentang kesengsaraan yang dilalui. Rasa macam kecut, hati tak seronok sangat. Terasa sakit. Islam itu satu jasad, satu tubuh. Dicubit kanan, kiri terasa sakit. Dilukai, hati juga terluka. Perasaan tergurit. Tengok mereka menangis, kita menangis. Paling tak tahan tengok kanak-kanak. Cukup tak tahan. Bila melihat pada kanak-kanak yang berlari-lari. Mencari tempat perlindungan. Jumpa apa-apa kutip nak makan. Mungkin dia lapar, dia tak tahu nak buat macam mana. Di manalah dia nak cari ibu bapa yang dibunuh. Allah. Cukup teriris rasa hati. Macam itulah perasaan yang dilalui oleh sahabat-sahabat yang berhijrah ke bumi Habsyah. Lepas sebar kabar angin. Marah. Kenapa Raja Najasyi tak bunuh 18 orang? Kita dah hantar dah yang awal-awal. Suruh cerita. Suruh fitnah. Suruh bunuh, dia tak bunuh. Dia bagi tempat tinggal. Bahkan bagi tanah. Untuk mereka bercucuk tanam. Tanah subur. Hasil tuaiannya yang banyak. Dah tahu kita duduk dalam negara orang. Dapat tuaiannya. Hantar bagi cukai. Kita duduk dalam negara orang. Tapi Raja Najasyi ni baik lah. Kata Najasyi kalau dekat-dekat boleh hantar kepada Rasulullah. Boleh bantu orang Islam. Mereka rasa tak puas hati. Hantar pula orang daripada bumi Mekah. So sebarkan satu kabar angin. Turunnya surah An-Najmu. Bintang. Menyebabkan seluruh puak-puak musyrikin Quraisy masuk Islam. Ini kabar angin. Walhal ketika ni orang Islam dah dipulaukan. Dibiarkan kebuluran. Jangan buat jual beli. Sebarang jenis jual beli. Sebarang jenis bantuan. Apa jangan bagi. Biarkan orang-orang Islam ini dalam keadaan miskin dan bulur. Dipulaukan. Jadi bila sahabat ni tak tahu apa. Masa tu tak ada internet apa. Tak tahu cerita. Dengar-dengar apa berlaku kepada Uthman bin Affan dan Ruqayyah serta Zainab. Nak baliklah dekat ayah dia nak. Ini
Kata sejarahnya lepas 5 tahun. Ha? Dan sejarah kata lepas 5 tahun duduk di sana, ada sejarah kata 3 tahun. Ada sejarah kata 3 tahun. Kita boleh terima nak? Sebab bila kita kaji kepada fakta boleh 3 tahun. Lepas 3 tahun lepas duduk, kira kalau 3 tahun duduk tu sebarang jenis sayur dah memang berapa kali tuai dah. Nah. Jadi kemakmuran ni dia pun balik. Baliklah 18 orang tu. Ruqayyah sihat. Nah. Balik mai ke bumi Mekah, balik mai tengok, bukan seperti dah yang diwar-warkan. Sebenarnya orang Islam lagi hebat ditindas, lagi teruk kena. Ha? Ini dikatakan tahun ke-9 Rasulullah berdakwah. Nah, yang katakan tempoh pemulawan 3 tahun berlaku. Teramat sangat. Baginda SAW kata, mesti kita lah kata awak hampa balik mai. Nah. Awak hampa balik mai teruk, kita makin teruk ni. Di sini Zubair bin Awam jawab, kami hidup aman, sentosa. Tapi kami tak bahagia. Kami tak bahagia. Kerana hati kami ada di sini, teringat dekat Rasulullah, teringat dekat mak ayah, teringat dekat adik-adik. Kami tak aman ya Rasulullah. Kami dengar kata orang-orang Quraisy semua dah sujud pada Allah, kami balik mai. Dengan satu harapan untuk hidup makmur bersama-sama dengan mereka di samping menjadi hamba Allah Ta'ala. Kata Rasulullah tak boleh balik. Ketika ni Rasulullah tak balik. Dan waktu tu Zubair bin Awam tak mau pindah. Nah. Tapi oleh kerana Rasulullah kata hanglah pengawal mereka yang akan menjaga keselamatan mereka. Bawa lagi ramai. Tambah. Dan ketika inilah dia berkahwin dengan puteri Abu Bakar As-Siddiq. Asma binti Abu Bakar. Dia kahwin. Jadi macam Abu Bakar dia nak hantar anak dia seorang saja. Tak patut. Tak ada adik-beradik lelaki. Untuk menghalalkan perjalanan tersebut, dia bagi Zubair bin Awam kahwin dengan Asma. Itu kisahnya nak. Bukan dia main mata, main sorak, main cinta dah. Nak. Dia pun berkahwinlah dengan Zubair bin Awam. Dan kata Abu Bakar, bawalah anak aku ni sekali. Tinggalkan Aisyah. Sebab Abu Bakar masa ni dah memang bercita-cita nak bagi Aisyah tu kahwin dengan Rasulullah. Tapi oleh kerana umur baru 6 tahun. Tak ada dah cita-cita dalam diri dia. Dan Rasulullah sedang hidup dengan Sayyidatina Khadijah, satu-satunya isteri yang tak pernah dimadukan. Jadi dengan sebab tu dia tunggu lagi masa. Jadi kalau kita kaji dalam sejarah, Zubair bin Awam ni dengan Rasulullah dia terkait pula. Sebab apa? Dah Abu Bakar tu pak mentua dia. Abu Bakar juga pak mentua Rasulullah. Betul tak? Jadi dia dengan Rasulullah tu apa pula? Biras. Betul ya? Pertama dia biras dengan Rasulullah. Yang kedua dia sepupu Rasulullah. Kalau kata sebelah mak dah. Kalau sebelah pak dia pula, pak menakan dia pula. Sebab Khadijah tu pak menakan dia. Apa ada dengan Rasulullah? Rapat sungguh. Zubair bin Awam ni rapat sungguh. Dia kira keliling kena. Hapusin ku isteri aku dengan isteri Rasulullah dua beradik. Jadi pak mentua kita sama lah Abu Bakar tau. Kalau pusing kau belayar, ayah aku dengan isteri yang dua beradik. Jadi aku ni anak belakang isteri, anak belakang Rasulullah lah. Pula dah. Pusing pula kau mak aku dengan ayah yang dua beradik. Jadi kita ni sepupu lah. Kira hang pusing kau mana pun tekik dengan Zubair bin Awam. Masya Allah. Dia nak betapa kuatnya hubungan dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hampusin kok mana pun ada dia naik. Ada dia naik. Lepas tu dia masuk sahabat yang kelima. Kalau dia pasal apa tak bubuh nama orang lain.
Kenapa letakkan dia yang kelima? Sebab pusing kau baraman. Naik nama dia. Dan dari segi fizikal dia, orang dia tinggi. Dia tinggi daripada Umar Al-Khattab. Fizikal dia tinggi daripada Umar bin Al-Khattab. Yang mana kalau Umar Al-Khattab kita cerita duduk di atas kuda kaki boleh jijak tanah kan? Kaki dia boleh jijak tanah. Tapi kalau Zubair bin Awam memang meleret. Sebab dia tinggi daripada Umar Al-Khattab. Dan fizikal dia, fizikal rupa parah dia di antara sahabat Rasulullah yang paling handsome. Fizikal dia mempunyai satu tahi lalat di leher. Yang mana kulit dia yang putih bersih tu selalu mengenakan serban hitam untuk digeruni oleh musuh Allah. Bila mana dia tak boleh naik kuda kecil tu, tapi kuda padi tak bolehlah kaki lap panjang. Macam buruk syarkas tu naik baris ke halus, lutut kena ke dagu. Jadi kalau dia punya kenderaan, kena yang paling besar. Biasanya yang dihadiahkan kepada Rasulullah kata, ini bagi kat Zubair. Tinggi. Tinggi. Orang lain nanti payah, susah payah nak naik, dia senang ya, selapak naik terus. Itu fizikal dia. Dan Zubair bin Awam ni kali kedua hijrah ke Habasyah, dia pergi pula kan. Dalam kitab kita beritahu lebih ramai 83 lelaki dan 18 ataupun 19 wanita. Dan dalam rombongan tu ada Zubair dan isteri dia iaitu Sayyidatina Asma. Sayyidatina Asma yang ikut bersama-sama. Tapi seronok dah? Tak seronok. Tak seronok. Pasal apa? Ni ayah semua ada di sini. Abu Bakar dia memang takkan berganjak. Selagi mana Rasulullah tak pergi mana-mana, dia takkan pergi. Dia akan tunggu Rasulullah. Pula tu yang ikut lebih ramai ni, bila setiap kali menjamah makanan, akan menangis. Apa sahabat-sahabat kita di sana makan, kita di sini makan kenyang. Bahkan Sayyidatina Asma binti Abu Bakar ni, setiap kali buat roti akan tinggal satu duk untuk ayah dia dan Rasulullah. Tinggalkan satu duk. Kata Zubair, untuk siapa? Untuk ayah dan Rasulullah. Kalau dekat aku dah hantar, dia kata. Kalau dekat-dekat boleh hantar. Boleh terlantar, boleh telan. Teringat sangat-sangat. Boleh duduk tak? Kalau hati tak seronok, walaupun duduk dalam emas, hati tak seronok, tak boleh duduk. Dengar satu perkhabaran menyedihkan, kewafatan Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Allahu Akbar. Elok dah habis semua, kata dia jual dah. Habis dia tak ada apa lah. Yang dia kata kat Rasulullah, ya Rasulullah, aku dah tak ada apa dah nak lagi. Sesungguhnya waktu tu dia ada di atas riba Rasulullah. Aku tak ada apa-apa dah lagi, dia kata. Selepas aku wafat nanti, dia kata, andai engkau memerlukan lagi pertolongan, tapi engkau tak mampu, untuk ke seberang sana, perumpamaan dia, ke seberang lautan Utopia, Rasulullah nak buat jambatan nak ke sana. Namun tak cukup peralatan kayunya. Galilah kuburku, ambillah tulang belulangku, jalinkanlah dia menjadi jambatan. Seberanglah di atas tulang. Punya nak infak, wanita bernama Khadijah ni punya nak infak sampai kepada tahap tulang rangka dia pun dia nak bagi ke jalan Allah. Dia besarlah. Waktu ni dia minta pada Rasulullah, mata dah tak nampak, dia tak nampak apa.
nak rasa satu. Dia nak rasa buka Rasulullah sebab mata dia dah tak nampak. Dalam sejarah tulis umur dia 86 tahun. Pakaian dia tak cukup. Nak tutup kepala tak cukup, nak tutup kaki tak cukup. Dia nak rasa muka Rasulullah, makna dia tak nampak, nak tengok, nak menatap wajah kekasih yang terakhir. Jadi dia rasa daripada ujung sampai ke dagu. Berakhir pada janggut Rasulullah. Terkulailah tangan wanita hebat. Mati dalam dekapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menangis setahun. Allah. Perkabaran ini sampai ke bumi Habsyah. Menangis pada sahabat yang berada di bumi Habsyah semau-maunya. Macam manalah Rasulullah, macam mana sahabat-sahabat lain yang selama ni Khadijah yang nak bagi makan, dia jual apa yang ada pada keseluruhannya. Allahu Akbar. Tak boleh duduk, nak. Sebab tu patah balik. Kalau kita tengok dalam sejarah, dalam kitab kita dia tulis, dia pun patah balik. Kan Rasulullah kata, apa balik? Masa baliklah. Tak boleh duduk sebenarnya. Duduk dalam kekayaan dan kesenangan. Dapat khabar saudara terdekat yang sedang dititah disiksa. Terima khabar Khadijah wafat. Cuman kata kita tak boleh duduk. Nah, Khadijah dengan Ruqayyah tu siapa? Mak dia. Zainab. Mak dia tak boleh duduk. Mak aku dah tak ada. Tulang belakang ayah dah. Nak balik. Bolehkah duduk? Isteri dia teriak nak balik. Tak boleh duduk, ya Allah. Susah tu nak sampai Islam dulu. Alhamdulillah, ya Allah. Kita senang. Kita senang. Ini senang sangat-sangat. Jaga Islam. Kita berinfak tak banyak mana. Tak banyak mana kita berinfak di jalan Allah sikit. Pengorbanan kita terlampau sedikit. Berbanding dengan korban sahabat yang sebesar bukit. Dia baca tentang sahabat. Bandingkan dengan diri kita. Kita kena sikit ujian. Kita merungut. Sikit tak banyak no. Kita merungut. Jadi patah balik. Patah balik ke bumi Mekah. Dia berkata dekat Rasulullah, kami dengar ada sahabat yang dah berpindah ke Madinah. Betul. Masa ni ayat hijrah ke Madinah turun. Suruh pindah. Dia berkata Madinah dekat sikit daripada Habsyah. Mungkin Rasulullah akan ke sana. Padahal Rasulullah tak pergi lagi. Ya? Jadi kita gunakan jalan pintas, jangan singgah Mekah. Tak boleh, kata Ruqayyah. Aku nak jumpa ayah. Dia nak pergi juga, dia nak balik juga ke bumi Mekah. Kan Rasulullah kata, apa pun jangan balik. Balik juga tak boleh. Mak dia mati. Mana boleh dia duduk? Dengar pula, Tok Ngakalah dah. Abu Talib. Jadi Rasulullah dah tak ada siapa-siapa. Nah, untuk mengadu pada individu yang hidup. Memang Rasulullah ada Allah.
Tapi pada individu yang hidup untuk sembang, untuk dengar cerita, kita cari juga orang nak sembang. Jadi Maktamah balik. Satu lebih balik. 1 6 orang. Bila balik Rasulullah kata tak ada apa-apa, bagi hantar di tempat aman. Apa guna syurga impian jika tanpa Rasulullah? Tak ada guna. Tak ada bahagia, dia berkata. Kami dapat perlindungan. Raja Najasyi raja terbaik Islam pada mereka. Islam di tangan Uthman bin Affan. Memberi perlindungan. Waktu nak balik tu Raja Najasyi kata, bawa Muhammad semua Islam. Mai duduk di Utopia ni, mai duduk di Najasyi, di Habsyah. Kami bagi tempat perlindungan. Tapi Allah Ta'ala tak turunkan lagi ayat untuk hijrah. Bila turun ayat hijrah, rupanya hijrah ke Yasrib. Hijrah ke Yasrib. Yang dianggap lebih dekat sebab orang Yasrib dia ulang mai panggil Rasulullah Yasrib. Jadi bila balik mai, tu yang kata punya sedihnya Sayyidatina Asma ni tak mengandung-ngandung, duduk dah lama betul tak mengandung-ngandung. Dia balik main mengandung di Mekah kacau bilau tu. Memang hidup kacau bilau, derita. Namun bahagia ada adik-adik depan mata. Dialah lapar bersama, sengsara bersama. Adanya orang yang dikasihi, tak apa. Kita ada sesama kita. Itu yang Zubair bin Awam mendapat sedikit keistimewaan bila dah tak boleh nak berniaga di dalam bumi Mekah. Modal banyak bawa balik daripada bumi Habsyah. Tu dia berniaga ke Syam. Dia pergi berniaga ke Syam. Dia bawalah kafilah-kafilah orang Islam yang mana yang kena pulau tu ikut dia sama dalam rombongan. Tu yang saya cerita pada 2 minggu yang lalu dalam perjalanan Rasulullah, hijrah Rasulullah. Dekat-dekat nak sampai Madinah, Rasulullah jumpa dengan kafilah daripada Syam balik diketuai oleh Zubair bin Awam. Yang mana Zubair bin Awam dapati baju koyak ayah mertua dia Abu Bakar yang baju koyak rabak. Dengan tak berkasut. Dia ambil barang-barang dagangan dia tu, keuntungan yang banyak, bagi hadiahkan kepada Rasulullah dan kepada Abu Bakar As-Siddiq pakaian berwarna putih untuk masuk bumi Madinah Al-Munawwarah. Dia kena patah balik ke Mekah, ambil isteri dia Asma binti Abu Bakar yang sedang syarat mengandung 7 bulan. Dan dia di antara rombongan terakhir yang berhijrah ke bumi Madinah dengan aman. Sebab apa? Sebab ditemani oleh Sayyidina Ali. Dia seorang sahabat yang hebat bermain pedang. Menaiki kuda, dia pula ada sedikit harta. Sebab dia orang berniaga. Dan dia adalah orang yang terakhir juga berhijrah ke Madinah. Sejarah dia, orang yang awal berhijrah ke Habsyah, orang kedua berhijrah ke Habsyah, dan orang terakhir berhijrah ke Madinah. Itu sejarah yang boleh kita baca hari ini. Sejarah yang boleh kita baca hari ini, betapa dekatnya Zubair bin Awam dengan Rasulullah. Hidup dia lebih banyak, dia kata, aku lebih banyak telan air mata berbanding minum susu. Tumpahnya air mata Zubair bin Awam ni sentiasa, setiap kali isteri dia menangis, dia menangis. Kalaulah kata Khadijah tu wafat, Khadijah tu dengan dia siapa dia? Mak belakang. Mak belakang. Dia duduk dari kecil dengan dia pun. Dia tak rasa kesedihan. Dia kata, aku lebih banyak minum susu, minum air mata daripada minum susu. Antara kata-kata Zubair bin Awam. InsyaAllah ta'ala kita akan sambung lagi minggu depan. Iaitu tentang kehebatan dia di dalam memerangi Maharaja Hercules. Dalam peperangan-peperangan yang disertai oleh dia. Kita akan baca bermula dari perang Badar, diikuti dengan
peperangan Ahzab ataupun Khandaq, peperangan Uhud, peperangan Bani Quraidah, nah, dengan Bani Qainuqa, dengan Bani Mustalik. Banyak cerita tentang Zubair bin Awam di medan perang. Pasal apa? Sebab dia hawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey tak? Ni saya lebih masa ni. Tak halal dah. Mohon halal saya lebih 15 minit tu. Ha? InsyaAllah ta'ala. Dengan rezeki daripada Allah, minggu depan di sini lagi dah. Kita akan sambung tentang Az-Zubair bin Awam radhiyallahu an, sahabat yang kelima yang dijanjikan surga. Kak Ina kira duit dah. Alhamdulillah. Kira. Untuk Korea punya, untuk Palestin, untuk Korea dia bawa 100 kat cikgu kah? Okey, alhamdulillah, alhamdulillah. Okey cikgu, terima kasih. Okey, untuk kutipan Palestin hari ni, alhamdulillah ada 1847. InsyaAllah nah, barakallahu fikum ya Allah. Jazakumullah syukran katsira. Terima kasih banyak-banyak nah. Dan untuk sahabat-sahabat yang tak ada akaun, saya faham nah, yang tak tahu nak pergi sumbat kok mana, nak pergi kok mana. Nah, kita ada jalan yang sah. InsyaAllah ta'ala nak, kita ada jalan yang sah. Dan banyak kali dah yang saya hantar. Masuk banyak saluran yang saya masukkan agar kena biar serata, nah, sana sini. Dan semuanya adalah daripada tangan ukhuwah muslimah sekalian. Mudah-mudahan kita jadi seperti sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kuat dalam satu ukhuwah. Walaupun kita bukan orang kaya, tapi kita mampu berimpak. Walaupun tak sebesar bukit, walau hanya sedikit. Hanya itu usaha kita. Nah, dan kunut nazilah ni terus amalkan selagi tak dengar keamanan ataupun gencatan senjata kepada Gaza. Terus amalkan. Nah, insyaAllah kita akan bawa di dalam kuliah-kuliah kita seterusnya pada kunut nazilah. Jadi bawalah selalu. Bawalah selalu. Selama tempoh mana? Sampai kita dengar keamanan pada Gaza ataupun gencatan senjata, kita berhenti. Okey? Setuju tak? InsyaAllah ta'ala. Wallahu a'lam. Ada soalan kan nak tanya? Ya, silakan Kak Farida. Zakat atau? Okey, zakat kita ataupun fidyah kita, boleh tak kita nak salurkan ke Palestin? Boleh. Boleh kita salurkan. Sebab mereka antara golongan yang layak menerima, patut menerima, bahkan wajib kita bagi. Walaupun dia bukan berbentuk zakat ataupun fidyah. Tambahlah kalau dia berbentuk fidyah ataupun zakat. Boleh tak? Ya, boleh. Sesiapa yang... Dan kalau kata orang yang ada dividen yang tak sah, okey? Dividen, saham yang tak sah, dapat banyak. Bolehlah nak salur? Ya boleh. Ya boleh. Bagilah ya Allah. Bagilah ya Allah. Walaupun tak sah. Sebab mereka berhak menerima. Cuma jangan abang ya. Ini diharam aku nak bagi. Tak. Oman sini. Oman sini saya nak tolong sampaikan. Saya banyak sangat saluran. Dan saluran saya insyaAllah sah. Saluran saya insyaAllah sah. Banyak sangat saluran yang meminta. InsyaAllah kita akan buat sebaik mungkin. Kita tak mampu nak hantar anjing kita. Kita mampu hantar RM kita. Walaupun bila sampai sana, ditukarkan jadi sikit. Tapi dalam sedikit tu Allah kira dah. Manusia tak kira tak apa. Manusia tak puji tak apa. Janji Allah tahu. InsyaAllah ta'ala. Okey. Ada soalan lain? Ya. Okey. Okey. Itulah kata kalau tak boleh hafal dan semayang.
Kalau kita ada tempat semayang dekatlah di dinding. Nah, waktu iktidal yang terakhir tu, dekat terakhir tu, kalau mata nampak bolehlah baca tu. Kalau mata tak nampak macam mana? Kan? Kamu dah tak boleh hafal kalau dah dekat tak nampak. Duk merenung tu pula hilang kekhusyukan. Nak baca nak? Baca lepas solat ya boleh. Nah, boleh baca lepas solat. Sebab apa Nabi suruh baca dalam solat? Sebab bila kita dalam solat tu, kita sedang dikelilingi oleh malaikat yang sedang mencatat amal kebajikan untuk diangkat, dimustajabkan oleh Allah, dimakbulkan doa tersebut dalam solat. Jadi Allah tahu kita tak mampu nak menghafaz. Jadi boleh tak bawa lepas sembahyang? Di antara tempat paling mustajab lepas solat. Boleh bawa. Kalau sebaik-baiknya hafaz. Tak apalah kita menghafallah sementara nak dapat. InsyaAllah. Hebat ni Ukhwah Muslimah ni. Pandai-pandai. Bijak sana, bijak sini. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Bino? Kalau habis saya sudah lunas, saya minta maaf atas kekurangan diri saya. Yang baik itu Allah punya, yang lemah, yang kurang, yang cacat celak itu adalah daripada diri saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsira hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya sami'al aswat, ya qadiyal hajat, ya mujibad da'awat, ij'alna minan najihin, fansurna alaih. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma badid syamlahum wa fariq jam'ahum wa syatit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa salit alaihim kalban min kilabik. Ya Qahhar, Ya Jabbar, Ya Muntaqim, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Munzilal Kitab, Ya Mujriyas Sahab, Ya Hazimal Ahzab. Izimhum ya Allah, izimhum ya Allah, izimhum ya Allah, wansurna alaihim ya Allah. Allahumma ansuril muslimin fi Palestin, Allahumma ansuril muslimin fi Gaza, Allahumma ansuril muslimin fi Syria, Allahumma ansuril muslimin fi kulli makan, Allahumma ansuril muslimin fi kulli zaman, Allahumma ansuril muslimin ala qaumil kafirin ya Allah. Allahumma ansuril muslimin ala qaumil zalimin ya Allah. Allahumma ansuril muslimin fi jami'il muslimin wal muslimat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustazah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Terima kasih. Ustazah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.